الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman lil Baihaqi ataupun 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis. Kita cabang iman yang ke 28 Jadi kita sambung balik pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman karangan Imam lil Baihaqi karangan Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i. Kita muka surat 50 cabang iman yang ke-28. Cabang iman yang ke-28 adalah tetap melawan musuh dan tidak lari daripada medan perang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza laqitum fi'atan fathbutu." Apabila kamu bertemu satu pasukan, maka teguhkanlah hatimu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Maksudnya, wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang kafir yang sedang menyerang, maka janganlah kamu berpaling dari menentang mereka. Sesiapa berpaling daripada menentang mereka pada ketika itu, kecuali dia bergerak ke arah lain untuk berperang, maksudnya menyusung tipu muslihat, atau hendak menyatukan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya dia tetap mendapat kemurkaan Allah dan tempatnya ialah neraka Jahannam seburuk. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين." Maksudnya, wahai Nabi, galakkanlah orang yang beriman itu untuk berperang. Jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan 200 orang. Dan jika ada di antaramu 100 orang, nescaya mereka dapat menewaskan 1000 orang dari golongan yang kafir. Disebabkan mereka yang kafir itu orang yang tidak mengerti. Sekarang Allah Ta'ala telah meringankan kepada kamu kerana dia mengetahui bahawa padamu ada kelemahan. Oleh itu, jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat menewaskan 200 orang. Dan jika ada di antara kamu 1000 orang, nescaya mereka dapat menewaskan 2000 orang dengan izin Allah. Ingatlah, Allah berserta orang yang sabar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara cabang imannya adalah apa yang disebut di dalam kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, tetap melawan musuh dan tidak lari daripada medan perang. Maksudnya, ketika berlaku peperangan di antara orang Islam dengan orang kafir, ketika berlaku peperangan di antara orang Islam dan orang kafir, mungkin di tempat kita tak ada dah. Andai kata berlaku, katakanlah suatu hari nanti berlaku, di akhir zaman pasti akan berlaku. Ketika datang Nabi Isa alaihi salam, ataupun sebelum daripada datang Nabi Isa, Imam Mahdi memimpin orang Islam,
melawan orang kafir. Begitu juga ketika kedatangan Nabi Isa AS, yang mana Nabi Isa memimpin orang Islam melawani Dajjal dan tentera-tentera Dajjal. Pasti akan berlaku benda tu. Baik, jadi apabila berlaku peperangan, yang mana peperangan tersebut di antara orang Islam dengan orang kafir, tujuan orang Islam berperang adalah kerana semata-mata meninggi dan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana merebut dunia. Maka apa yang diperintah oleh agama kita adalah untuk kita tetap jangan sekali-kali kita berundur. Di antara dosa besar adalah lari daripada medan perang. Lari daripada dosa besar. Baik, melainkan apabila ada uzur syar'i, terlalu ramai sangat orang kafir sampai ke melebihi beberapa kali ganda dengan kita, maka ketika itu barulah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun agama kita mengizinkan kita lari daripada medan perang tersebut ataupun berundur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridainya, dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatamannaw liqa'a al-adu wasallallahu al-afiyah فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. Hadis ini sebenarnya kita baca dah pada muka surat 49 pada bulan lepas. Maksudnya, jangan mengharapkan bertemu musuh dan mohonlah kesejahteraan kepada Allah. Tapi apabila kamu bertemu mereka, sabarlah. Ketahuilah bahawa syurga di bawah bayangan pedang. Jadi agama kita adalah agama yang mengelak daripada berlaku peperangan. Agama yang menjaga keamanan. Akan tetapi, kalau orang kafir buat mula, dia cuba mengganggu agama kita, dia cuba mengganggu umat Islam, maka orang Islam tidak boleh berdiam saja. Kan nak lock je orang kafir buat. Islam kan tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, tidak ada sesuatu yang dapat mengatasi agama Islam. Maka ketika orang kafir tidak mengganggu, jangan kita cari musuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis ini, mu jangan bercita-cita mengharapkan bertemu dengan musuh. Kita kalau boleh sedaya upaya kita elak daripada berlaku peperangan. Peperangan ni bukan senang, susah peperangan. Kau dah mati, luka. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata Rasulullah, mu kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan kesejahteraan. Cuma apabila sampai masa, apabila mu bertemu dengan musuh, maka mu kena sabar. Mu kena tabah, mu kena tetap, mu kena ingat bahawasanya syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah di bawah bayangan-bayangan pedang. Baik. Cabang iman yang ke-29, memberi 1/5 harta rampasan perang kepada pemimpin dan pegawainya sebelum dibahagikan kepada tentera. Ini kita, di antara cabang imannya adalah apabila dalam peperangan, maka dapat harta rampasan perang. Di harta rampasan perang dalam peperangan dinamakan sebagai ghanimah. Dinamakan sebagai ghanimah. Jadi apabila dapat harta rampasan perang, yang mana harta rampasan perang tersebut ada ada saluran-saluran hak yang telah ditetapkan oleh syarak ke arah mana ke hak yang perlu kita salurkan. Jadi antara hak yang ditetapkan oleh syarak adalah 1/5 harta rampasan perang tersebut kalau di zaman Rasulullah adalah untuk Rasulullah, dan ada orang hak yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan 1/5. Manakala 4/5 lagi barulah untuk tentera-tentera hak yang berperang. 1/5 untuk Rasulullah, dan untuk orang fakir miskin adalah hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dia dalam istilah harta rampasan perang, dia harta rampasan perang dia lain, ataupun ghanimah dia berbeza dengan harta fai'. Kita kalau dalam istilah fiqh kita ada ghanimah, kita ada fai'. Kedua-dua adalah harta yang diambil daripada orang kafir, yang dirampas daripada orang kafir. Kalau dirampas melalui peperangan, maka dinamakan sebagai ghanimah. Kalau dirampas melalui tidak peperangan, hanya melalui kekasaran saja, tidak melalui peperangan, maka hak tu dinamakan harta fai'. Tapi kalau orang kafir itu duduk di bawah pemerintah Islam, dia kena bayar dalam setiap bulan sekian-sekian bayaran untuk menjaga keselamatan dia, maka tu dinamakan sebagai jizyah. Dia ada nama-nama dia. Baik. Harta ghanimah tidak pernah dihalalkan kepada siapa pun umat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ta'ala memberi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya harta ghanimah dihalal kepada Rasulullah dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Diberi kepada aku 5 perkara yang mana 5 perkara ni tidak pernah diberi pun kepada seorang sebelum daripada aku. Ada 5 perkara hak ni Allah Ta'ala bagi khusus kepada Rasulullah, tidak pernah diberi kepada orang hak yang sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah wa uhillat liyal maghanim wa la tahilla li ahadin qabli. Yang mana harta ghanimah hanya dihalalkan kepada aku, tetapi tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun daripada umat sebelum daripada seorang pun daripada umat yang sebelum daripada aku. Kalau para nabi dulu, para rasul dulu, kalau dia berperang, kalau menang dalam peperangan tersebut, dapat harta ghanimah, maka dia akan letak di tengah padang. Apabila letak tengah padang, maka akan datang api daripada langit yang akan menyambar harta ghanimah tersebut. Ini disebut dalam hadis. Ada satu ketika tu, ini disebut dalam hadis. Hadis ni boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin. Yang mana satu ketika tu, para nabi tak dah ripung habis harta ghanimah tengah padang, tiba-tiba api nak makan. Apabila api nak makan, maka para rasul tanya, siapa hak yang dak letak lagi harta ghanimah hak susuk ni? Siapa hak yang susuk ni? Rupa-rupanya ada orang hak yang susuk. Main boleh besar kepala lembu mah, sayang kau nak wi bakar gitu. Hanya susuk dak sekarang. Last sekali apabila tok benda tu hak yang dia susuk saat ni, ada sebahagian daripada tentera hak yang susuk tok, barulah sambar api daripada langit. Berbeza dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta ghanimah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dia tidak makan zakat, tetapi Rasulullah makan harta ghanimah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5-nya dibahagikan untuk jalan Allah dan untuk Rasul-Rasulnya dan untuk kerabat ni kaum keluarga Rasulullah, anak-anak yatim dan orang miskin serta Ibnus Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, iaitu Nabi Muhammad, pada hari Al-Furqan, iaitu hari bertemunya 2 angkatan tentera. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala meletakkan hukum apabila mu dapat harta rampasan perang, mu kena bagi harta rampasan perang tu sebanyak 1/5 kepada Allah dan Rasulnya. Lepas tu kepada kaum keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak yatim, orang miskin dan orang yang bermusafir yang terputus bekalang di dalam perjalanan ni. 1/5. Kalau harta ghanimah tersebut nilai yang dia, katakanlah dia nilai yang dia 500 juta. Jadi bermakna untuk Rasul dan orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat ni tu sebanyak 100 juta. Oh, bukan sikit. 100 juta bukan sikit. Untuk Rasul dan keluarga Rasul. Keluarga Rasul. Anak beranak Rasul boleh belaka. Bani Hashim dan Bani Muttalib boleh belaka. Oh, sedap dia kalau gitu kok. Tak. Bukan sedap dah sedap, itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga Rasul diharamkan mengambil zakat. Keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib tak boleh ambil zakat. Zakat diharamkan kepada Rasulullah dan diharamkan kepada keluarga Rasulullah. Apa yang dihalalkan kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah adalah harta rampasan perang. Sebab itulah ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan bahawasanya ketika tidak ada harta rampasan perang yang dapat diberi kepada keluarga Rasulullah sekarang ni, maka ketika tu boleh diberikan zakat kepada keluarga Rasulullah. Sebab pada asalnya keluarga Rasulullah memang tidak boleh diberi zakat, tapi diberi daripada 1/5 harta ghanimah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah dapat 1/5 daripada harta ghanimah, Rasul sipang. Tak dalam bank kalau zaman kita, sipang.
untuk simpangkan anak cucu dia. Tak. Rasul habis, Rasul bagi. Rasulullah, kalau kita tengok harta ghanimah yang setiap kali dalam peperangan dapat kepada Rasul bukan sikit. Nilai yang dia cukup banyak. Akan tetapi, walaupun nilai yang dia cukup banyak, sampai kepada Rasul bagi kepada orang yang memerlukan. Kepada orang yang memerlukan. Tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk semayang, tiba-tiba lepas sembahyang gaduh-gaduh Rasul tubik daripada rumah, daripada masjid tu. Gaduh-gaduh masuk dalam rumah. Lepas tu lepas daripada masuk dalam rumah, dia bagi belaka benda yang ada dalam rumah. Hak yang dia teringat ada beberapa dinar yang disimpan dalam rumah. Orang tengok, sahabat tengok, dah mana gaduh sangat. Dan rupanya Rasul teringat ada beberapa dinar yang Rasul simpan dalam rumah. Takut Rasul tak nak bagi kepada orang yang memerlukan. Tengok. Ketika Rasul bermacam-macam harta ghanimah yang dia dapat, tetapi kehidupan Rasul start daripada berhijrah ke Madinah sehingga Rasul wafat, tidak pernah Rasul kenyang 2 hari berturut-turut. Baik. Bukan Rasul ambil untuk diri dia, bukan. Atau kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Maksudnya, tidaklah patut bagi seorang nabi itu berkhianat. Yakni maksudnya menggelapkan harta rampasan perang. Dan sesiapa yang berkhianat, dia akan bawa bersama harta yang dia khianatinya itu pada hari kiamat. Surah Al-Imran ayat 161. Seterusnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam As-Sahihain, maksudnya dalam Bukhari dan Muslim, tentang rombongan Abdul Qais. Katanya, "Amarakum bi arba'in wa anhaakum an arba'in. Amarakum bil imani wahdah. Atadruna mal iman wahdah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa siyamu Ramadan wa an tu'tu min al-maghnami al-khumus wa anhaakum 'anil hantami wad-dubba'i wan-naqiri wal-muzaffat. Qal ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum." Maksudnya baginda, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kamu, iaitu rombongan Abdul Qais, Rasulullah memerintahkan kamu dengan 4 perkara dan melarang 4 perkara. Baginda memerintahkan kamu supaya beriman kepada Allah semata-mata. Jangan menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Adakah kamu tahu apa itu beriman kepada Allah semata-mata? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau berkata, penyaksian bahawa tiada Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad, tiada Tuhan selain daripada Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan memberikan 1/5 harta rampasan perang. Baginda melarang kamu daripada bekas tembikar yang diisi arak, bekas labu, kawasan pada pokok kurma yang ditebuk dan diperang kurma, dan bekas yang disaduk zif. Satu benda lah. Baginda bersabda, ingatlah semua ini dan sampaikanlah kepada sesiapa sahaja yang kamu temui selepas ini. Maksudnya dalam pesanan Nabi SAW kepada rombongan Abdul Qais ketika dia datang berjumpa dengan Rasulullah adalah, antaranya dalam peperangan, apabila mu dapat harta ghanimah daripada orang kafir, mu kena beri sebanyak 1/5. Baik. Seterusnya, cabang iman yang ke-30 adalah membebaskan hamba dengan tujuan taqarrub ilallah. Taqarrub ni mendekatkan diri kepada Allah. Zaman kita tak ada benda ni, zaman kita. Ni khusus zaman dulu. Zaman ketika hamba masih lagi ada. Zaman kita tak ada hamba. Sistem hamba diharamkan oleh undang-undang dunia. Baik. Cuma hamba ada dengar lah daripada sahabat-sahabat hamba yang belajar di Mauritania. Mauritania adalah kawasan Afrika Arab tu. Ataupun dulu dipanggil negara Shinqiti. Sekarang ni dipanggil Mauritania. Yang mana negara tersebut masih lagi ada hamba. Walaupun undang-undang dunia mengharamkan sistem hamba, tapi negara tersebut masih lagi ada hamba. Dan ada sebahagian daripada pelajar ataupun sahabat kita hak yang belajar sana, dikata di sana hak moleknya kekalkan sistem hamba. Sistem hamba. Kerana kalau diharamkan sistem hamba, maka akan teruk jinayah, akan meningkat, akan teruk jinayah. Sebab dia, sebab di sana ada golongan kelompok manusia yang tidak pandai bekerja, melainkan melalui orang kena suruh. Dia tak pandai.
Jadi kalau kita suruh dia kerja, dia tak pandai, dia lapar, dia akan ropok barang orang. Dia kalau nak suruh kerja, mesti kena ada orang yang jaga ke dia. Orang beri makan ke dia. Tak apa, dia boleh buat kerja lah. Ada di Mauritania. Baik. Asal memang ataupun ada sistem hamba. Dan antara apa yang menjadi cabang iman adalah membebaskan hamba, memerdekakan hamba dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaqtahamal 'aqabah, wa ma adraka mal 'aqabah, fakku raqabah." Dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan, merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Apa caranya engkau dapat mengetahui apakah amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu? Di antara amal-amal itu bagi orang yang mampu memerdekakan hamba abdi. Jadi memerdekakan hamba abdi adalah suatu amal yang mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa raqabatan, a'taqallahu bi kulli 'udwin minha 'udwan min a'dha'ihi minan nar, hatta farjahu bi farjih." Sesiapa yang membebaskan seorang hamba, Allah akan membebaskan anggotanya daripada api neraka dengan sebab pembebasan setiap anggota hamba tersebut. Sehinggalah kemaluannya dengan sebab pembebasan kemaluan hamba tersebut. Allah, besarnya orang yang membebaskan hamba. Zaman kita tak ada. Tapi di akhir zaman akan ada balik, akan terjadi balik sistem hamba. Sebab di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam ataupun yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana satu ketika ada seorang lelaki mari berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajukan kepada Rasulullah beberapa soalan. Antara soalan yang diajukan kepada Rasulullah adalah, fa akhbirni an amaratiha, cuba cerita kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, bahawa seorang hamba perempuan dia melahirkan tuang dia. Antara tanda akhir zaman kata ulama, kata Rasulullah adalah seorang hamba perempuan dia melahirkan tuangnya. Apa yang dimaksud hamba perempuan melahirkan tuangnya? Okey, sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya di akhir zaman banyak hamba. Di hamba ni terjadi kerana peperangan. Jadi apabila berlaku peperangan di antara orang Islam dan orang kafir, maka apabila orang kafir tu kalah, maka ada hak yang ditawar. Apabila ada orang hak yang ditawar, maka terserah kepada pemimpin. Pemimpin boleh membebaskan tanpa ada apa-apa bayaran. Pemimpin boleh bebaskan dengan bayaran yang tertentu. Pemimpin boleh bebaskan dengan pekerjaan hak yang orang hak yang ditawar. Itu atas pemimpin, dan pemimpin boleh jadikan yang ditawar sebagai hamba. Boleh. Itu atas pemimpin. Baik, pemimpin Islam lah. Jadi di akhir zaman, oleh kerana peperangan banyak di antara orang Islam dengan orang kafir, maka ada penawanan orang kafir, akhirnya dijadikan dia sebagai hamba kepada orang Islam. Jadi apabila perempuan-perempuan menjadi hamba kepada orang Islam, orang lelaki dia ataupun orang puang dia halal kepada orang lelaki dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya dengan berkahwinan, dengan perkahwinan yang sah. Yang keduanya adalah dengan pemilikan hamba. Ketika mana lelaki memiliki hamba, maka lelaki itu boleh pakai hamba tersebut, boleh bersetubuh dengan hamba tersebut. Apabila hamba tu mengandung, boleh anak, maka anak tu merdeka. Mak dia adalah hamba. Anak tu dia ikut pak dia. Pak dia orang merdeka, anak jadi merdeka. Mak dia hamba. Jadi tu yang dimaksud, kata pandangan sebagian ulama, antalidal amatu rabbatha, bahawasanya hamba perempuan melahirkan tuangnya. Sebab apa dia? Sebab anak dia adalah anak kepada tuang dia. Anak dia merdeka, dia adalah hamba. Dia kalau dalam kitab fiqh dipanggil hamba perempuan yang melahirkan anak tuang dia, dinamakan sebagai hamba ummul walad, ibu kepada anak. Yang mana hamba tersebut apabila tuang dia mati, maka secara automatik dia merdeka. Baik, 21. Menunaikan kafarah yang wajib dengan kesalahan tertentu. Menurut Al-Quran dan Sunnah, terdapat 4 jenis kafarah. Yang pertamanya kafarah bunuh, kafarah zihar, kafarah sumpah, dan kafarah jima' ketika berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi apabila seorang tu melakukan kesalahan, yang mana kesalahan tu menyebabkan
wajib dia kena bayar kafarah. Baik, ni kafarah bunuh. Kafarah zihar. Seorang lelaki dia telah menziharkan isteri dia. Apa maksud zihar? Dia telah menyamakan anggota isteri dia dengan anggota orang yang haram nikah dengan dia. Dia kata kepada bini dia, anti alayya ka dhahri ummi. Mu ni ke atas aku seperti belakang mak aku. Dia kata bini dia seperti belakang mak dia. Dan kalau seperti belakang mak dia, mana boleh naik atas belakang mak dia? Baik. Jadi perkataan tersebut adalah perkataan zihar nama dia. Yang mana kalau dia tidak tolak selalu isteri dia pada dia ucap perkataan tersebut, maka wajib dia kena bayar kifarat zihar. Baik. Seterusnya kifarat sumpah. Apabila seorang tu bersumpah, tiba-tiba dilanggar sumpah dia, maka wajib dia kena bayar kifarat sumpah. Baik. Dan kifarat jima' ketika berpuasa dalam bulan Ramadan. Jima' ketika berpuasa dalam bulan Ramadan, ada syarat dia lah. Orang tu wajib berpuasa dalam keadaan dia sedar dia sedang berpuasa. Lepas tu dalam keadaan sengaja, dia memang tahu hukum dia adalah haram, tidak ada paksaan atas dia. Baik, maka dia membatalkan puasa dia dengan jima' yang disengajakan, hak yang kita cerita syarat-syarat sani, maka wajib dia kena bayar kifarat. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Terdapat perkara yang hampir dengan semua kafarah ini ialah yang dinamakan fidyah. Di sana ada pula fidyah pula. Ia sama dekat-dekat dengan kifarat. Fidyah ni dia ada sebab-sebab yang mewajibkan fidyah. Maka wajib juga kita kena tunaikan fidyah. Sebagai contoh, orang yang tidak mampu untuk berpuasa pada bulan Ramadan, yang mana dia mempunyai penyakit yang tidak diharapkan sembuh, maka ketika tu wajib dia kena bayar fidyah sehari secukup. Sebagai ganti dia tidak boleh berpuasa. Baik. Yang wajib kerana dosa lampau atau hendak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan satu amalan setelah terjadi sesuatu dosa ataupun tidak. Maksud dia benda, terdapat perkara yang hampir sama dengan semua kafarah ini, ialah yang dinamakan sebagai fidyah yang wajib kerana dosa lampau, dosa yang dia pernah buat, atau hendak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu amalan setelah terjadi sesuatu dosa ataupun tidak terjadi sesuatu dosa. Sekali lagi benda ni, atau hendak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu amalan setelah terjadi sesuatu dosa ataupun tidak terjadi suatu dosa ataupun tak faham ni. Tak faham, nanti hamba tengok semula. Tak nak tengok hak yang tag Arab, lagu mana hak yang disebut. Nanti hak ni hamba tengok semula. InsyaAllah pada bulan akan datang, bulan depan, kalau sekiranya tidak ada halangan untuk meneruskan kuliah maghrib. Kalau ada halangan alih ya. Mujud dang lagi malam ni. Menteri agama waktu bid dah tak boleh dah tapi dang lagi sebab Terengganu waktu bid lagi. Kalau Terengganu kata waktu bid tak boleh lah. Kita kena berhenti belaka lah. Sebab kita kena taat kepada pemimpin. Baik. Allah Rabbi. Nanti insyaAllah bulan depan tengok lagu mana yang dia maksud dia ni. Kadang-kadang takut ada tidak lengkap terjemahan ataupun kadang-kadang kita tengok yang teks Arab, kita mudah lebih faham daripada tengok terjemahan. Okey, cabang iman yang ke-32 adalah menyempurnakan janji. Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aufu bil 'uqud." Maksudnya penuhilah serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, iaitu segala perkara yang dihalalkan, diharamkan, difardukan oleh Allah serta ditetapkan dalam Al-Quranul Karim. Okey, dalam Al-Quranul Karim ada ayat aufu bil 'uqud, ya ayyuhallazina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang yang beriman, hendaklah menyempurnakan janji. Apa yang dimaksud dengan janji di sini? Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i dia mari pandangan Abdullah bin Abbas di dalam menafsirkan janji yang dimaksudkan dalam ayat ini. Tetapi bukanlah pandangan Abdullah bin Abbas adalah satu-satunya pandangan dalam menafsirkan ayat ini. Bahkan ada penafsiran-penafsiran yang ditafsirkan oleh ulama-ulama yang berbeza dengan penafsiran Abdullah bin Abbas. Okey, Abdullah bin Abbas berpandangan bahawasanya yang dimaksud dengan janji yang wajib kita kena penuhi adalah di sana ada perkara hak yang dihalalkan, perkara yang diharamkan, perkara hak yang difardukan oleh Allah Subhanahu Taala, perkara yang ditetapkan oleh Allah Taala dalam Quran. Hak ni hak yang kita kena sempurnakan. Perkara yang dihalalkan boleh kita buat.
Perkara yang diharamkan mesti kita kena tinggal. Perkara yang diwajibkan mesti kita kena buat. Batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah jangan kita langgar. Itu yang dimaksud kena sempurnakan janji. Dan bila kita berjanji, kita berjanji dalam alam arwah dulu. Alastu bi rabbikum qalu bala. Adakah bukankah aku Tuhan kamu? Mereka itu menjawab, ya. Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai Tuhan kita. Ketika kita mengaku bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita, maka bermakna kita telah berjanji untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi tuan kepada kita. Baik. Okey, itu menurut penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadhri. Mereka menyempurnakan nazarnya. Kita janji ni dia ada dua janji. Yang pertama kita berjanji kepada anak Adam. Yang keduanya kita berjanji kepada Allah. Berjanji dengan anak Adam diwajibkan kita tunaikan janji tersebut. Melainkan apabila ada keuzuran. Yang mana dengan sebab keuzuran tersebut kita tidak mampu tunaikan janji itu. Baik, okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah janji dengan Allah. Adakala kita berjanji dengan Allah, orang yang bernazar, orang yang bersumpah sebenarnya dia telah berjanji dengan Allah. Apabila dia berjanji dengan Allah, maka diwajibkan dia tunaikan janji tersebut apabila cukup syarat-syarat dia. Dia bukan semua janji dengan Allah wajib kita tunai. Maksudnya ada juga janji dengan Allah tapi tak wajib kita tunai kerana ia menyalahi perintah Allah. Dia berjanji dengan Allah, dengan nama Allah untuk melakukan maksiat. Dia berjanji kepada Allah. Demi Allah. Dia kata, demi Allah, aku tak mau cakap dengan mak aku. Okey, itu dia berjanji dengan Allah untuk melakukan maksiat. Adakah wajib dia menunaikan janji tersebut? Tak boleh, haram dia tunaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Maksudnya, barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dilakukan. Tetapi kalau sekiranya orang tu bernazar untuk melakukan maksiat, jangan dia melakukan maksiat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada janji dengan manusia, maka wajib kita kena penuhi janji tersebut. Dan kita ada janji dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kena sempurnakan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara janji kita kepada Allah taala apabila kita bernazar untuk melakukan sesuatu perkara yang mana apabila cukup syarat dia, maka wajib kita kena tunaikan janji tersebut. Yang nazar ni benda nazar. Nazar kalau kita nak tahu lebih panjang, hak tu kita kena mendalami dalam kitab fiqh. Dia nazar ni dalam bahasa Arab an-nadhru, kita nazar gitu je lah. Tapi bahasa Arab bukan nazar, nadhr dengan zal. Baik. Nazar ni adalah seorang dia mewajibkan dengan perkataan, mewajibkan dengan perkataan. Niat saja dia panggil nazar. Nazar mesti kena berlafaz. Mewajibkan dengan perkataan ke atas diri dia. Bukan wajibkan atas orang lain. Mewajibkan ke atas diri dia suatu perkara yang pada asalnya tidak diwajibkan. Asal benda tu tidak diwajibkan, tapi dia mewajibkan ke atas diri dia dengan perkataan. Niat ia panggil nazar niat. Saya berniat untuk melakukan sesuatu perkara. Apabila saya boleh satu perkara, dia tak panggil nazar. Tak wajib kita laksanakan apa hak yang diniatkan. Tapi kalau dia bernazar, dia melafazkan apa hak yang dia nak buat. Baik, apabila cukup syarat-syarat dia, maka wajib dia kena laksanakan apa hak yang dia nazar tu. Baik. Kalau kita nak bincang berkenaan dengan nazar ni, perjanjian kita kepada Allah melalui nazar ni, dia panjang. Okey, kita buat ringkasan lah. Dia nazar ni, dia ada 3. Dalam mazhab Imam Syafi'i, nazar dia terbagi kepada 3. Yang pertamanya, nama dia nazar mutlaq. Yang keduanya, nama dia nazar mujazah. Yang ketiganya, nama dia adalah nazar lajaj. Nazar mutlaq maksudnya, seorang tu telah mewajibkan ke atas diri dia dengan perkataan perkara yang pada asalnya tidak diwajibkan, tanpa mengikatkan dengan sesuatu perkara. Dia tak ikat benda-benda pun. Tidak ikat dengan terjadi ataupun dengan tidak terjadi. Duk saja-saja pergi tengok, katakanlah dia pelihara lembu ke pelihara kambing ke, tengok kambing dia, tengok lembu dia. Dia kata, wajib aku rebang lembu ni ya. Aku nazar untuk rebang lembu ni tahun ni. Tengok. Aku nazar untuk rebang lembu ni tahun ni. Itu dipanggil nazar dia nazar mutlak. Baik. Tak ada diikat dengan benda-benda. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya dipanggil nazar
mujazah. Nazar mujazah ni adalah dia telah mewajibkan kepada diri dia dengan perkataan sesuatu benda yang tidak diwajibkan pada asalnya, dengan mendapat nikmat ataupun tertolak bala. Bila dapat nikmat, nazar nak buat benda ni, ataupun tertolak bala, nazar nak buat benda ni. Kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada aku anak, maka wajib atas aku buat sekian. Baik, sekiranya aku lulus biasa, wajib atas aku buat sekian. Sekiranya aku terselamat daripada penyakit ini, sebagai contoh, sekarang ni di kuarantin kata, sebagai contoh. Orang bimbangnya, takut baik, debor ambil belaka dah masuk dalam amal belaka dah tunggu keputusan aja. Debor dah kira lah, main hidung semua batuk budak sebagai contoh. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, maka nazar, ya Allah, kalau sekiranya tak ada benda-benda kereta ni, aku nazar nak wakaf ke tahfiz, sebagai contoh. Tiba-tiba tubik keputusan memang beres, tak ada benda-benda pun. Dah wan ni. Dia jadi sayang pula nak pergi. Sayang pula. Wan ni. Baik, sepakat ulama mengatakan wajib dia kena tunaikan apa yang dia nazar. Wal yufu nuzurahum. Allah Taala kata dalam Quran, hendaklah dia kena sempurnakan nazar-nazar dia. Baik. Biasa lagi nazar lajaj. Nazar lajaj, maksud dia nazar lajaj, dia sebenarnya bukan dia nak menazar. Tujuan dia asalnya adalah untuk menghalang diri dia daripada melakukan sesuatu perkara. Tujuan dia nak halang diri dia daripada melakukan satu perkara. Tapi oleh kerana diri dia degil sangat, gerang sangat, dia nazar. Aku, contohlah, kalau aku isap rokok lagi, contoh, aku isap rokok lagi, wajib atas aku melih seekor kambing. Tujuan dia sebenarnya bukan nak melih seekor kambing. Tujuan nak berhenti rokok. Tapi oleh kerana diri dia degil sangat, last sekali letak melih seekor kambing, tiba-tibanya isap lagi rokok. Wajib dah melih seekor kambing? Di sini ulama berbeza pandangan. Pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, tidak wajib dia sembelih seekor kambing. Apa yang diwajibkan kepada dia adalah memilih salah satu daripada dua perkara, sembelih seekor kambing ataupun membayar kifarat sumpah. Sebab nazar dia mengambil hukum sumpah. Kata Nabi SAW, kafaratun nadhri kafaratul yamin. Kifarat nazar adalah kifarat sumpah. Baik, itu tiga pembahagian nazar. Allah Rabbi. Hak yang pertama mutlak, wajib kena laksanakan apa yang dinazarkan. Hak yang mujazah kedua, wajib kena laksanakan apa hak yang dinazarkan. Hak yang ketiga tu boleh pilih antara nak laksanakan apa yang dinazarkan ataupun membayar kifarat sumpah. Baik. Biasa hamba pernah dah budak-budak tapi kita nak ayat sekolah mana, mahak mana kita nak khabar dah, sekolah menengah mana kita nak khabar dah. Jadi masa nak periksa warna kurang baca ke warna tahu ini nazar. Kalau dapat markah sekian, adalah benda hak yang dia nak buat. Tiba-tiba benda hak yang dia nazar tu boleh dapat. Dia pun telefon pula kita, tanya, Ustaz, saya nazar ni Ustaz. Saya nazar. Lepas tu jadi yelah, hak yang target tu tercapai dah. Lepas tu mana Ustaz? Kita faham dah sebenarnya. Dia nak tanya kita tu, dia nak tanya kita tentang takut ada tak pandangan-pandangan hak yang kata tak perlu buat benda hak yang dia nazar. Dah kalau tu dia nak tanya gitu je sebenarnya. Gitu je. Baik, sebenarnya tak boleh dah. Dan buat nazar mujazah, apabila berlaku apa hak yang diikatkan dengan nazar, mesti kena laksanakan apa hak yang dinazarkan dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum man ahada Allah, di antara mereka ada yang membuat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sempurnakanlah janji-janji Allah apabila kamu berjanji, dan jangan kamu merombakkan sumpahmu sesudah memperkukuhkannya,
sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin sumpahmu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari, wa likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Maksudnya, bagi setiap orang yang tidak menyempurnakan janji mempunyai panji pada hari kiamat yang tertulis, inilah pengkhianatan terhadap si fulan. Hadis Abdullah bin Amr, semoga Allah Subhanahu wa taala meredainya, dalam As-Sahihain, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha idza hadatha kadhab wa idza 'ahada ghadar wa idza wa'ada akhlaf wa idza khasama fajar. Sesiapa yang mempunyai 4 perkara pada dirinya, dia adalah munafik sebenar. Sesiapa yang mempunyai salah satunya, maka terdapat satu sifat munafik pada dirinya sehingga dia meninggalkannya. Apabila berbicara dia berdusta, apabila meletakkan syarat dia tidak tepati, apabila berjanji dia mungkiri, dan apabila bertelagah dia keluar daripada kebenaran. Kalau balagh cakap pelawak selalu. Hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa syuruti an yuwaffa bihi mastahlaltum bihil furuj. Maksudnya, sesungguhnya syarat yang patut ditepati ialah syarat yang kamu halalkan kemaluan melaluinya. Maksudnya akad perkahwinan. Jadi syarat yang patut mung kena sempurnakan adalah perkara yang menghalalkan dengannya akan kemaluan, iaitu akad perkahwinan. Jadi dalam akad perkahwinan ada syarat-syarat yang ditetapkan, maka mesti mung kena sempurnakan. Antaranya adalah mahar kahwin. Wajib wajib mung kena bagi mahar kahwin kepada isterimu. Jadi apabila mung akad nikah, mung terima nikah seorang perempuan dengan mahar kahwin tertentu, maka wajib mung kena sempurnakan mahar kahwin itu. Okey, hal tu berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Cuma ada selagi syarat yang tidak berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Antaranya adalah andai kata perempuan menerima lelaki itu sebagai isteri, tapi dengan syarat lelaki saat itu tidak menjadikan ataupun tidak berkahwin dengan perempuan yang lain, isteri dia itu menjadi isteri dia. Maksudnya orang puan letakkan syarat bahawasanya orang lelaki itu jangan nikah lain. Jadi dalam akad nikah, aku kata ayah wali orang puan, aku nikahkan mu dengan anak aku, nama dia sekian-sekian, mahar kahwin sekian-sekian, dengan syarat mu tak nikah dengan orang puan lain. Kata orang lelaki tu, aku terima nikah dia. Okey, syarat tu wajib syarat tu wajib disempurnakan ke tak? Di sini berlaku perbezaan di kalangan ataupun di kalangan pandangan ulama fiqh. Menurut pandangan majoriti ulama, syarat tu tidak terjadi. Termasuk pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, syarat tu adalah syarat yang lagha. Tetapi menurut pandangan mazhab Hambali, syarat tu syarat terjadi. Kena terima syarat tersebut. Tiba-tiba suatu hari nanti suami dia nikah pula seorang lagi, maka isteri dia ada hak untuk menuntut fasakh ataupun menuntut cerai daripada suami dia kerana suami dia telah melanggar syarat. Baik, kita ada perbincangan dalam kitab fiqh tu, kita kabus sepintah lalu saja. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabang iman yang ke-33, meneliti segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dan wajib bersyukur di atasnya. Okey, kita rasa malam ni sini dululah. Malam ni tak boleh lama-lama orang nak wikul pun lama-lama kata ini. Okey, kita berhenti sini dulu untuk malam ni, insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.